Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat 13 Mac 2020. Sekarang jam 10.38 pagi. Kita mulakan dulu hari Jumaat ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang mulia ini kami bermohon kehadrat-Mu, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usaha yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dan juga doa untuk arwah ibu saya yang genap setahun. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Okay. Saya masih lagi nak sambung dengan PineScript, memandangkan tidak ada sebarang potensi buy. Mungkin ada yang suka line rebound lah, tapi untuk rebound ni dia perlukan kecepatan, kepantasan, masa untuk melihat. Pantas bukan setakat untuk entry saja, tapi pantas kalau sekiranya entry tak jadi, nak cut tu. Jadi saya tak nak tunjuk yang cara-cara yang macam tu sebab dia terlalu berisiko. Lebih baik kita bersedia saja. InsyaAllah dia akan rebound juga. Dia takkan turun sepanjang-panjang masa, dia akan rebound. Cuma kita tak tahu bila je. Mungkin dalam bulan ni, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Okay, saya nak buat hari ni, saya nak buat, selalu kita dah buat garisan horizontal, melintang gunakan PineScript. Hari ni saya nak buat macam mana kita nak buat simple vertical line, vertical line yang tegak-tegak ni. Dulu kalau version lama tak ada cara yang mudah. Dia tidak ada cara yang mudah untuk buat vertical line. Ada tu ada, tapi sebenarnya kita banyak trik dia. Macam kebanyakan saya tengok dia orang buat vertical line tu menggunakan histogram punya style. Lepas tu dia ambil lah maximum high, low, banyak, panjang, dan sampai kita pening. Even PineScript sendiri pun tidak ada direct untuk buat vertical line, berbanding dengan kalau kod yang biasa tu ada H line, panggil horizontal line. Vertical line tak ada. Tapi sejak ada label ni, yang drawing baru yang ada label dan line ni, kita boleh buat horizontal line. Tidaklah perfect 100%, tapi insyaAllah dia menjadi. Jadi saya nak buat horizontal line hari ni. Macam biasa, kita akan pergi pada new chart, new script. Setelah kita buat vertical line, vertical line. Benda ni sebenarnya sama je macam kita buat label, ataupun line yang kita pernah buat yang horizontal tu. Mungkin ada yang perasan, mungkin tak perasan. Bendanya dah ada. Cuma mungkin saya nak terangkan lebih lanjut lah. Okay, overlay through. Okay, pertama, kalau saya nak buat horizontal line, saya nak try dulu, saya nak cari nilai yang tertinggi dulu lah. Try ya dulu. Okay, jadi saya akan buat satu nilai tinggi sama dengan tak apa, kita buat line dulu, nanti dulu baru kita cerita yang tu. Okey, untuk line ni saya kena tegak. Kita tak pakai label lah. Sekarang ni kita kena pakai line.new. Jangan pakai label, sebab label untuk label, line untuk line. Jadi untuk line kita kena ada dua titik. Memang kalau kita nak buat satu garisan mesti ada dua titik. Jadi kita ada titik A dan titik B. Untuk yang itu kita kena buat empat isi dalam kurungan ni. Pertama saya pakai masih lagi bar index. Bar index ni bagi tahu kita nak lukis pada candle yang sekarang, candle yang terakhir ni, mana current candle. Dan saya ambil nilai high, maknanya titik A tu pada nilai high, dan satu lagi titik kedudukan dia pada masih candle yang sama, bar index, dan saya ambil titik low. Kenapa saya ambil high dan low? Okey, nanti kita buat dulu, kita tengok. So untuk ni line kita ada
color, kita buat color black lah, senang nampak color black. Lepas tu color black dia ada lagi color style width. Okay, style STYLE, style sama dengan, saya tak ingat lah style, jadi kita kena copy line style saya nak buat okay, dotted dia panggil dotted, jenis dot lah, dia ada banyak jenis tu. Lepas tu lebar dia kita buat, saya nak pakai 2. Okay, color style width ada lagi tak? Okay, tak ada, jadi saya tambah pada chart. Salah, silap, itulah, inilah dia kata dia punya ni pantang dia. Sekejap, rasa salah ni, salah lagi banyak. Sekejap, augmented integer. Sekejap, bar index high low, color sama dengan color black. Okay, betul. Style line betul. Betul, WIT. Alamak, patutlah dia marah. WIDTH. Komputer ni sikit-sikit nak marah. Kalau kita salah eja tu, bagi tahu lah kita salah eja kan. Okey. Oh, lupa. Okey dah, siap betul-betul dah siap, tak ada masalah. Okey, kenapa saya buat high dan low? Sebab saya nak dapatkan 2 titik A dan B tadi tu. Kalau saya padam candlestick ni, jadi kita akan nampak high low. Dia dah buat ni umpama macam vertical line lah ni. Okey, jadi kalau kita nak jadikan dia umpama macam vertical line, dalam line.new ni, line ada dia punya cerita dia, kita boleh tambah extend. Ingat lagi tak kita pernah buat extend right dan extend left tu. Jadi yang ni kita buat extend, taruh koma. Sekejap dia marah, tambah pecat. Okey, siap. Jadilah kita punya vertical line pada carta. Ini paling simple lah. Okey, kenapa dia sampai sini saja? Lagi satu, saya tak delete lah. Jadi kita nampak. Memang untuk syarat trading view, untuk label lukis, dia bagi maksimum banyak ni je. Tak salah saya 50 candlestick kot. Ada dalam dia punya manual. Selebih-lebihnya dia tak lukis. Dia kata mungkin untuk kurangkan dia punya server dia daripada fikir banyak lah. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Kalau tidak, nanti kan dia jadi panjang banyak ni kan. Jadi dia nak cepatkan dia punya processing tu. Siapa pernah guna share investor? Okay, kalau pernah guna share investor, letaklah lukisan banyak-banyak, ataupun tengok yang Sifu punya tu, bila dia buka berapa lama dia nak loading, nak buka chart. Sebab apa? Terlalu banyak lukisan sana, lukisan sini, garis sana, garis sini, apa semua, menyebabkan dia loading tu lambat. Mungkin disebabkan itu, TradingView kata, okay, kita limitkan banyak ni je. Tapi bagi saya okey lah. Right, kalau kita buat macam ni saja tak cun. Jadi mungkin saya nak buat sedikit cerita. Okey, katalah saya nak buat ni saya nak buat tadi, tinggi. Saya nak kata tandakan di mana kalau ada close lebih tinggi daripada highest high, HIGST, highest high 20 hari. Ini cerita kita nak letak dalam ni. Jadi kat mana kita nak bagi tahu, kita kena buat dekat bahagian color ni lah, sebab kita boleh buat cerita kat sini. Template dah ada, kita kata color. Sekiranya tinggi, color black. Kalau dia tak cukup syarat tinggi tu, selebihnya kita buat, tak payah buat apa-apa. Jadi kalau saya tambah, kalau tak ada error, oh ya, yeah, kita tak boleh pakai highest high 20. Sebab apa? Kalau highest high 20, dia akan kata candle yang sama,
Kalau candle yang sama, macam mana kita nak dapat nilai tertinggi tu? Memang takkan dapat sampai matilah. Okey, ini baru betul. Kita kata highest high 20, yang ke 20. Jadi kalau kata ni yang terakhir, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mana 20 tak sampai pula. Close lebih tinggi dari ni close lebih tinggi dari 20. Close lebih tinggi dari 20. Yang lain ni tak ada. Jelah kita boleh kira lah kata yang ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Yelah, dia tak tukar lah. Kita pakai yang tinggi. Kalau nak nampak lagi banyak, mungkin kita buat 5 tambah ke carta. Kalau 5 dia macam kita buat color yang candlestick breakout tu. Kita buat color kan. Color ni, kalau kata saya punya trend guide ni color hijau ni. Hijau. Tapi kali ni kita buat vertical line. Okey, so dah siap. Okey, ada satu lagi benda menarik kalau saya nak buat. Kalau benda ni biasalah. Dalam trading view kita boleh pilih hari. Kita boleh pilih hari. Di mana kita boleh pilih hari dan kita nak buat, saya nak pilih hari dan saya nak buat vertical line pada hari tu. Okey. So dalam trading view untuk pilih hari, dia ada satu, dia panggil day of week. Okey, day of week. Dia punya function, tak salah saya lah. Kita panggil dia function kot, ataupun dia punya, saya ni programming bukanlah guna belajar dekat sekolah. Dia belajar sendiri. Jadi apa saja istilah saya guna tu kadang-kadang macam tak sama kan. Saya cakap ikut sedap mulut je lah. Janji saya faham. Lagipun saya bukan mengajar orang. Kalau kita mengajar orang, memang istilah ni penting. Sebab nak bagi orang faham. Tapi untuk berkongsi ni agak faham-faham dah lah. So day of week, kita ada dalam trading view ada benda ni, day of week. Katalah saya nak buat day of week, saya nak tandakan vertical line pada hari Jumaat saja. Jadi kalau nak buat day of week, kita tambah titik Friday. Selagi dia tak merah. Kalau tak merah tu maknanya kita salah. Kalau dia merah tu maknanya betul lah tu. Hari day of week sama dengan day of week Friday. Nak pakai Tuesday ke Saturday ke, tapi Saturday rasa tak keluar lah kan. Apa-apa hari lah kita lagi nak pilih. Jadi kat sini hari saya nak tukar color black. Sekiranya hari Jumaat, sila buat satu vertical line. Dan jadilah begitu. So betul lah hari Jumaat? Betul lah Jumaat. Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, Jumaat. Khamis, Rabu, Selasa, Isnin, Jumaat. Khamis, Rabu, Selasa. Kalau kata dia ada hari cuti tu, kita tak dapat lah 4 candle kan. Okay, ini kalau kita tengok daily. Kalau kita turunkan lower time frame, dia akan nampak juga. So macam ni 4 hours. Satu hari kan ada dua candle untuk market kita. Jadi dua candle lah. Dua candle ni mewakili Jumaat. So sekarang ni pagi Jumaat tengah putih. Tak tahulah petang nanti apa jadi. Kalau kata 1 jam, 1 jam, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 standard lah. Tapi jangan ni sangat, sebab kadang-kadang benda ni panjang ke belakang. Jadi kita rasa macam tak cukup je. Jangan kata nanti kalau kata tiba-tiba garisan ni nampak 5 je. Kenapa 5? Tak 7. Yalah sebab dia dah habis maksimum dia untuk melukis. Tapi untuk 1 jam memang ada 7 candlestick. Jadi kalau yang ni baru 2, kita ada 5 lagi candlestick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So yang ni kita ada 2. So kita ada lagi lebih kurang 5 candlestick lagi. Lebih kurang 5 jam trading. So 5 jam yang sangat mendebarkan. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini. Semoga dia membantulah. Cuma kalau nak cerita Notion yang banyak masa lagi sikit lah. Dia correction yang kat sini ambil masa yang begitu lama, lebih lama dah. Cuma correction yang kali ni agak mendalam. Dia betul-betul Zeus. Jadi kalau kita nak harapkan rebound, sama ada rebound begitu ataupun dia adalah nanti lah, ataupun dia naik sikit lagi jatuh bawah. Tapi rasanya ada rebound. Bila tu tak tahu. Sebab bentuk sama je ni Mana value company ni maksimum dia itu je lah.
pada ketika yang kita nampak ni, inilah value dia, RM1.34 lah lebih kurang. Dia tak lebih tak kurang, tak lebih tak kurang. So dia kalau cantik, dia turun tak banyak, turun sikit pun kita rasa macam apa ni, turun sikit kan, berhenti melintang-lintang, bolehlah kita bayangkan dia nak naik. Sekarang dah turun banyak ni, lama lagi lah. Tapi bukan salah dia pun, memang semua kena semua kena. Okey, itu saja, dan kita jumpa lagi mungkin minggu depan. Assalamualaikum, bye bye.